This is just a testing 1 2 3, testing 1 2 3, testing 1 2 3. Dia mah baby prince, thank you. Susunlah kat sana. Duduk. 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 Nak beri ke sini? Tak tahu. Nak beri? Maman nak sauce. Ah non, papa il veut sauce. Toi tu veux sauce? No. Non, papa il... Makan dengan ni. Lah di sos tak. Papa il prend de la sauce. Deux, ça t'as 2 ans, t'as bientôt 3 ans là, déjà. Panas, 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 panas. C'est de maman. Qu'est-ce que ça va? Bah, le mec est plein de peinture que j'avais le truc magnétique derrière. Assalamualaikum semua. Syifa tengah breakfast. Bagi dia puas hati dia makan sendiri. Tetapi kita kena buat protection dulu. Ini memang baju macam ala-ala baju hujan. Plastik supaya tak kena baju dia. Ya. Bon. Bon, ces canons, ces tomates, bien, hein, t'as mis, hein? D'accord, hein? Hein? 5 buts?
Ça va, maman? Ça va, maman? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai accompagné. Regarde, lui, comment elle fait, t'as vu? J'ai accompagné Jade à l'école. Je reviens. Tu nous mettre les chaussures là-dedans, là. Hein? Et ils vont fort, c'est fini? Hein? Dah. Et bon, je pense que ça... Assalamualaikum semua, bersama DJ Shot sendiri anda di channel Tampukang Light.km. Hari ini topik saya nak sentuh pasal kehidupan seharian dan stres yang setiap kaum ibu dan isteri kena hadapi. Tapi ada dua golongan ya. Satu, kaum ibu yang bekerja, harian dia habis dekat office, dia tak duduk kat rumah. Anak-anak dia sama ada maid jaga kat rumah ataupun dia hantar kepada kat luar lah, nursery ke dan sebagainya. Dan satu golongan lagi adalah memang kaum ibu full-time housewives. So ada dua golongan. Mungkin ada golongan lain yang macam Daku ni, full-time housewife dan at the same time working from home mum. So ada tiga kategori probably. Tapi Daku punya kategori ni lebih kurang samalah dengan full-time housewife sebab ada kat rumah senantiasa. Ramai berpendapat yang we need a break. A break maknanya cuti, for example at least 3 days 2 nights dengan kawan-kawan. Ya, suami handle anak-anak macam tu. Itu terpulang kepada pendapat masing-masing bagi saya. Tidak semua orang boleh adapt pada situasi tersebut, terutamanya ibu yang sudah biasa full-time housewife terutamanya. Agak sukar untuk mereka nak adapt pada situasi itu sebab mereka dah biasa dengan anak-anak. Bagi mereka yang bekerja di luar, memang diorang biasa boleh adapt dengan senangnya keadaan macam tu. Sebab mereka dah biasa the whole day dekat luar. Jadi bila diorang kena hadapi anak-anak, suami senantiasa, diorang need a break. Diorang tak boleh tahan macam tu. Jadi bila orang-orang yang bekerja ni, orang yang bekerja dengan orang yang full-time housewife ni kadang tak sama. Kita tak boleh nak katakan, oh you should do, kau kena buat macam ni, you need a break. Sentiasa je dengan keluarga tak boleh. Tapi tak boleh cakap macam tu juga sebab keadaan tak sama. You dah bekerja the whole day kat luar and then you kena hadapi kat rumah, you cannot handle it, so you need a break. Yes. Tapi bagi orang yang full-time housewife, dia yang dah hadapi setiap hari rutin yang sama, benda yang sama, berbeza bagi mereka. Mereka tak semestinya dapat adapt pada situasi yang di mana they need a break. 3 days 2 nights go away dengan kawan-kawan mereka. Most of kaum ibu macam ni, diorang tak dapat nak buat macam tu sebab fikiran diorang, harian diorang memang sudah tertumpu pada keluarga. Jadi untuk diorang pergi get away 3 days 2 nights tu memang payah. Sebab minda diorang akan teringat-ingat kat rumah. Sebab majority time diorang memang dengan family saja. Orang yang bekerja di luar, majority time diorang di luar. Jadi mereka tak boleh nak handle benda yang sama dengan ibu-ibu yang full-time housewife ni. Jadi bila ada orang recommend kat Daku, oh you need a break, every mom need a break untuk recharge, itu perspektif daripada dua kaum ibu yang berbeza. Macam tu. Jadi orang yang mungkin orang yang dah biasa anak-anak ada dihantar ke tempat lain atau ada maid dekat rumah, bertolonglah maksudnya. So dorang memang mungkin dorang need a break yang bercuti kat luar. Tapi semuanya bergantung pada situasi lah. Tapi bagi Daku yang consider full-time housewife dan juga at the same time working from home mum, mungkin agak susah untuk Daku nak adapt situasi tersebut untuk menghilangkan diri untuk beberapa hari sebab memang tak boleh. For me, I cannot just escape for 3 days 2 nights, tinggalkan suami dan anak-anak. Dekat Malaysia pernah try, even for 1 night only, Daku dah teringat-ingat sentiasa call. So memang tak boleh. Kalau orang yang type macam Daku ni, full-time housewife dan working from home mum, kita adalah kategori yang sama. Kita
Tak perlu pun nak get away lama-lama. Kita even a day, a break untuk kita saja pergi kat luar, minum-minum atau spa ke pun that good enough. Tak perlu nak lama-lama hoye-hoye dengan kawan-kawan. We don't need that. I don't need that. Macam tu. Kalau hoye-hoye dengan kawan for a day, it's fine. Tapi kalau nak hoye-hoye bergembira meninggalkan suami dan anak-anak, I cannot do it. Mungkin you all can do it. Mungkin ada yang mak-mak macam ni dalam situasi Daku ni boleh buat macam tu. So seperti yang Daku kata, itu terpulang kepada individual. Tapi itu pada pendapat Daku saja. Dua keadaan berbeza, tidak semestinya kita boleh adaptkan situasi itu pada orang lain. Sebab orang lain cara dia lain. Cara saya lain. Orang lain tak semestinya boleh adapt pada situasi saya. Jadi kita tak boleh nak suruh orang tua buat macam kita. Macam tu. Macam orang nak nasihatkan Daku kata, you need a break, you need to go out, have fun, get away for a few days. You cannot say that to me. Sebab keadaan kita berbeza. Daku tak ada maid. Anak-anak memang sentiasa Daku bawah jagaan Daku. Daku bekerja daripada rumah. Tak boleh nak samakan dengan keadaan you all yang bekerja di luar, boleh dapat any help senang-senang jaga anak-anak. I cannot. I don't have that. So I cannot adapt to the your situation yang membolehkan pergi bercuti. So what I mean dalam video ini ialah kaum-kaum ibu semua, kita semua memang bergelar kaum ibu, tapi kita ada cara yang berbeza untuk handle family, anak-anak kita, suami kita. Jadi bila kita buat cara ni, kita tak boleh nak expect orang lain pun buat seperti kita. Sebab dia kena bergantung kepada situation orang tersebut. Jadi sama juga macam kaum ibu seperti saya ni, kita tengok bestnya diorang dah dapat cuti sama-sama dengan kawan-kawan, get away. Well, this is your life. You decide what you want. You decide apa yang buat you selesa. Even keluar sekejap ke, tak semestinya you kena ikut orang lain, get away dengan kawan-kawan semua. Tak semestinya you kena ikut. You kena adapt pada situasi you sendiri. So buat mana yang kita happy, bukan buat mana yang orang lain happy yang kita rasa buat kita happy. No. Itu no. Di kesempatan ni Daku nak jawab soalan yang orang kemukakan di Instagram Daku, daripada Fifa Riza, tak salahnya. Suami Kak Noh pun faham Melayu ke? Dia boleh faham sikit-sikit. Semenjak kita orang buat tourism ni, memang banyak dia belajar ayat-ayat Melayu, lepas tu dia praktis dengan anak dia. I must say that dia dapat improve dia punya Melayu dengan semenjak kita orang buat tourism ni, dan mendatangkan semangat pada dia untuk belajar juga dan mengingati dengan cepat. Ex-Fafa, macam mana Kak Noh sabar dengan perangai suami Kak Noh sebab dia nampak garang dan degil. Lagi-lagi orang putih mesti susah. Kak Noh nak explain dekat dia kan. Kenapa cakap dengan kita tak boleh judge orang tu daripada rupa dia. Kata dia degil, garang. No, he is not garang. Dia kelakar orangnya. Garang bertempat, bukan garang menyinga macam singa lapar all the time. No, suamiku tak garang. Yang tak garang adalah Daku, ya. Daku lebih garang daripada suamiku, dan Daku lagi strict dengan anak-anak daripada lakiku. Itu adalah tipikal lelaki kot. Tapi bila once dia marah, meletup lah kan. Tapi dia cool down easily, bukan macam kita orang perempuan. So nak kata macam mana sabar dengan perangai suami Kak Noh tu macam melampau sikit lah. Sebab macam teruk berbenur lah lelaki aku tu. Dia Alhamdulillah okey je. Orang putih ni actually dia lagi tolerate. Senang nak tolerate daripada most of lelaki Melayu yang actually bila kita tengok orang putih ni kan, kita selalu ingat susah nak tu diorang macam ni, susah nak cakap dengan diorang tu. Memanglah ada dugaan masing-masing, tapi dugaan dengan lelaki Melayu ni pun lagi banyak. Dah banyak kes yang orang mengadu dekat Daku. Bukan hal-hal biasa. Hal dalam kain pun macam tu juga. Di mana satisfaction hanya pada lelaki saja. Itu lelaki Melayu, ego dia tak kisah feeling perempuan tu ke. Perempuan tu dah puas hati ke tidak. Ini cerita kain dalam kain So I must say ego lelaki Melayu juga amat tinggi. Mungkin tidak semua, tapi kebanyakannya yang mengadu pada Daku, kebanyakannya ego lelaki Melayu ni sangat tinggi, tak boleh dibawa berbincang. Ego lah. Jadi nak kata orang putih tu ego tinggi tu bergantung pada orang. Actually tak kira lah kaum apa pun, ego tu mana-mana ada. Tapi bagi suamiku boleh dibawa berbincang. Ada certain things yang kita boleh bawa berbincang, ada certain things yang dia degil, tapi still kita boleh bercakap lagi. Macam tu.
Lagi soalan Nona Cookies, ada bangah banglang yang sulung mana? Okey, mulai daripada hari ini atau daripada 2 hari atau beberapa hari yang lepas, aku tak nak panggil dah banglong bangah banglang sebab orang balik-balik tanya benda yang sama. So, aku akan namakan based on huruf yang pertama nama mereka. So, aku ada anak tiri 3 orang. Abang M, pertama, Abang M, Abang E, Abang A. Okey. Ya. Abang M tu dia dah tua bangka. Nak masuk 30 tahun kot dan dah ada anak. So dia buat hal dia sendiri. Macam tu. Kat sini memang macam tu lah orang-orang kat sini bila dah tu berkeluarga dia buat hal diorang sendiri. Nak lagi kalau daripada broken family ni. So ada kepala angin, ada batu atas dalam kepala juga kan. So suka tingkau lantak kau lah kan. So macam tu. So, soalan seterusnya, Syahira Rosli. Senang tak dapat kerja dekat France kalau guna status PR? First of all, you kena usahakan dapat PR status dulu. Pandai-pandai lah kan macam nak dapat PR status. Tapi once dah dapat PR status, seperti biasalah, di mana usaha, di situ ada jalan. Kita cari kerja, kita dapat kerja. Macam tu je. Zarina Abdul Malik. Salam Kak Noh. Waalaikumsalam. Akak boleh share apa yang positif tentang keluarga dua budaya berbeza? Antara yang positifnya ialah kita boleh kaut mana yang bagus, kita kaut. Contohnya berfikiran positif, sentiasa berfikiran positif. Kalau orang putih ni dia sentiasa berfikiran positif. Kalau anak-anak orang putih ni diorang independent. Independent maksudnya lepas 18 tahun tu diorang buat decision sendiri. Diorang tak tanya mak bapak dah. Bagi diorang, I am adult now, so I do whatever I want. Okay, you just bagi duit je lah. Macam tu. Nak independent. Tapi duit mak bapak pun nak juga kan. Independent apa benda ni? Aku ketuk kepala kau kan. Buatlah macam tu, aku ketuk kepala kau kalau anak-anak aku kan. Macam tu lah. So, macam tu lah. Diorang independent buat decision sendiri. Usaha sendiri. Macam anak-anak kita ni sebab dia ajaran Islam lain. Atau mungkin ajaran orang lain-lain. Diorang buat kita banyak bonding dengan keluarga kita kan. Apa-apa anak tanya kita pendapat kita sebab dia nakkan kita punya restu, kita punya berkat sebab dalam ajaran Islam keberkatan mak ayah boleh membuatkan kita berjaya di dalam hidup macam tu. Dalam orang putih dia tak ada konsep macam tu. Dia kata suka hati aku lah, aku nak buat apa kan. It's my life, it's not your life. Duit aku duit engkau pula kan. Wah, macam tu. Okay, selain daripada tu apa lagi? Berfikiran terbuka maybe. Kita boleh buat berbincang, kita boleh hambung kau, kita boleh laser-laser. Dia tak simpan dalam hati. Okay, fine. Kecuali yang sulung tu lah kan. Dia tu kepala batu sikit kan. Yep. And then apa lagi kita boleh bertukar-tukar pendapat. Macam tu. Ada banyak positif lah kot. Dari segi pemakanan juga, pemakanan dorang kita boleh berkongsi dengan pemakanan orang putih yang lebih healthy. Itu yang kalau budaya kat sini lah. Kalau let's say lah kat Malaysia kahwin between Chinese, Malay, Indian tu dah aku tak tahulah pula kan. Tapi mesti dalam setiap bangsa mesti ada kelebihan dorang dan kekurangan. Macam dalam kita orang Melayu mesti kita banyak kelebihan, banyak juga kekurangan. So macam tu juga dalam bangsa-bangsa lain. Jadi kita kalau kita berfikiran positif, kita just ambil yang positif saja. Yang negatif kita jangan ikut. Yang tak elok kita jangan ikut. Sebab hanya semata-mata diorang bukan Islam tidak semestinya diorang tidak mempunyai ciri-ciri positif yang kita boleh ikut. Tidak. Dan hanya semata kita ni beragama Islam daripada lahir, daripada kita mewarisi agama nenek moyang kita, bermakna kita ni bagus. No. Sebenarnya orang yang convert tukar agama kepada Islam, diorang lebih baik daripada orang yang lahir sebagai Islam kerana mereka benar-benar mendalami Islam dan memahami konsep Islam. Berbeza dengan kita yang telah dilahirkan sebagai orang Islam ni, yang kita hanya mewarisi agama daripada nenek moyang kita, tapi kita langsung haram jadah, kita tak faham apa yang diajar dan kita tak heran pun nak baca Quran, ke nak pergi masjid, ke nak belajar mendalami agama, tak ada. Tu bezanya antara orang yang lahir sebagai Islam dan orang yang baru mempelajari agama Islam dan memilih Islam sebagai agama mereka. Apa yang aku melalut ni, soalan lain aku cakap pasal lain kan. Tapi seperti biasalah, ini adalah DJ Shock sendiri anda di channel litampukanlight.km. Kita selalu lari daripada tajuk, lari daripada sasaran. Macam tu. So kalau anda semua ada soalan-soalan yang nak tanya, anda boleh kemukakan di komen di bawah. Dan saya akan jawab di video akan datang semua soalan yang anda nak yang anda nak tanya atau apa-apa je lah.
tulis di bawah dan komen di bawah. Saya akan cuba jawab insya-Allah. Komen negatif it's fine asalkan ia dapat membina kita. Tapi komen-komen yang berbunyi PhD tu minta maaf tidak dilayan. We want positive vibes only. Peace. Sekian daripada DJ Shock sendiri anda di channel Hitam Pukang Light.km. Dah aku kena masak sebab sekarang sudah pukul 11.40. Cik Syifa pergi speech therapy. Dia balik dalam lagi 1 jam. Dan lagi 1 jam juga Ida balik. Sebab tu dah aku ada masa untuk buat video ni. Tapi lepas ni dah tak ada masa dah. Okay, bye. Assalamualaikum.